Ini keluar sekejap berkenaan dengan RUU. Minit 31.04 ke atas. Saya ada quote verbatim daripada KJ dengan Syaril Hamdan. Adakah, ini KJ cakap, adakah kita bila nak menginstitusikan agama ini, adakah sampai tahap di mana kita sempitkan soal akidah atau soal takrifan aswaja? Maka kalau ada orang tak ikut ini sepenuhnya, maka tak boleh dikira sebagai Muslim di Malaysia lah. Okay, ini satu kesalahan yang serius lah. I mean, human beings make mistake. Intelligent people make mistake. Dan kita tahu KJ dengan Syaril ni, diorang ada minda aras pertama lah. Kita kena akui benda tu. Tapi silap lah, benda ni silap. RUU ni bukan nak keluarkan sesiapa orang Islam daripada agama Islam. Dia hanya untuk pelantikan mufti wilayah. Dia tak ada kaitan dengan siapa yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah maka dia bukan Islam. There's no such thing. Adakah Asy'ariyah Maturidiyah mentakfir Hanabilah? Mentakfir Athariyah? Adakah Asy'ariyah Maturidiyah mentakfir Salafi? Mentakfir Wahabi? Tidak. So untuk mengatakan bahawa RUU ni seolah-olah membawa kepada orang yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah tu bukan Muslim lah. Itu adalah satu kesalahan yang fatal yang harus diperbetulkan. Okay. Lagi satu, KJ kata, adakah Raja Perlis jadi agung nanti, dia tak boleh jadi ketua agama kerana tak bersetuju dengan takrifan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah? Kalau Raja Perlis, yang bukan Asy'ari Maturidi, dia jadi agung, macam mana dia nak jadi ketua agama? Kalau dia tak setuju dengan takrifan Ahlussunnah wal Jamaah yang menghaskan kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Sekali lagi kita kata, RUU ni bukan untuk agung. RUU untuk mufti wilayah. Dan kalau mufti wilayah, katalah RUU ini lulus, dan Sultan Perlis, Raja Perlis jadi agung, itu kita serahkan mereka, macam mana mereka nak berdiskusi. Betul tak? Kerja mufti adalah untuk menasihati agung. Mufti wilayah ni, antara kerja dia nanti, adalah untuk menasihati agung. So di situ ada perbincangan antara agung dan di situ boleh ada perbincangan dan kompromis. Betul tak? Dan authority kita kata dari segi keilmuan, authority dia bukan kepada sultan, tapi kepada mufti dari segi keilmuan. Tapi political power adalah pada agung. So RUU ni adalah berkenaan dengan mufti. Berkenaan dengan pemilihan mufti. KJ kata lagi, adakah kita sudah sampai tahap di mana the bureaucratization, perkataan ini susah nak sebut, bureaucratization of religion has reached the stage where we have such a narrow definition of who we are as Muslims? Sekali lagi, he's consistent in his misunderstanding. Such narrow definition of who we are as Muslims. That means siapa yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah bukan Muslim. Seolah-olah macam KJ faham macam tu. Saya tak tahu lah, mungkin saya yang salah faham. I don't know. Maybe you guys can listen to it again and maybe correct me if I'm wrong. But that's how I understood apa yang dia cakap. Asy'ariyah Maturidiyah tidak narrow. Itu adalah manhaj yang paling luas. Ni Syaril Hamdan kata, adakah kita sudah sampai satu tahap bahawa akidah ditentukan oleh negara itu? Tapi sampai tahap mana? Dia bukan RUU ni bukan nak tentukan akidah orang awam. Adakah RUU nak kata bahawa diharamkan rakyat yang duduk di wilayah persekutuan untuk berpegang dengan akidah Salafi? Adakah RUU ni berkenaan dengan itu? Diharamkan melanggar undang-undang untuk orang yang duduk di wilayah persekutuan untuk berakidah Asy'ariyah ataupun Salafi ataupun Wahabi. Pribadi dia. Siapa yang didapati berpegang kepada akidah Asy'ariyah ataupun Hanabilah, maka dia telah melanggar undang-undang. Adakah itu tujuan RUU Mufti Wilayah? Dia RUU Mufti Wilayah. Dia bukan RUU Rakyat Wilayah.
SH ataupun Syaril Hamdan terima tiada separation between church and state. Tapi bukankah state dan ulama yang jadi panduan pengurusan agama? Dia adalah ada kita kata dekat situ ada grey area. Bila kita kata Islam ni tidak ada separation between church and state, that means ulama dan umara memang ada hak untuk menentukan mazhab. Contoh zakat fitrah. You kena pilih satu mazhab. You tak boleh kata tak, kita terbuka kepada apa mazhab. Ini untuk memudahkan pengurusan. Contoh kalau satu mufti Asy'ari, lepas tu tukar mufti yang bukan Asy'ari. Mufti Syiah. Lepas tu tukar balik. Okeylah, Syiah kita put out of the picture. Dia orang kata Syiah pun, kita tak adalah sampai kata boleh masukkan Syiah. Diorang pun tahu benda ni. Tapi kalau tukar-tukar, dia tidak ada continuity. Sebab mufti ni dia ada authority. Pandangan dia of course ada authority. Dia boleh berfatwa berdasarkan mazhab dia. Takkan kita nak letak seorang Hambali untuk berfatwa dengan mazhab Asy'ari dengan Syafi'i. Sudah tentu itu bukan bidang kepakaran dia, kecuali kalau dia memang pakar lah. Dan jadi pelik lah kan. Dia sendiri Hambali, dia sendiri tak percaya akidah Asy'ariyah, dia sendiri tidak percaya bahawa mazhab Syafi'i itu paling baik, tapi dia kena berfatwa. Dah jadi pelik. So untuk continuity is very important. Keselarasan, peralihan. Susah kalau berlaku satu fasa mufti Wahabi. Lepas tu tukar balik mufti Asy'ari. Lepas tu tukar balik mufti Salafi. Dia akan ada confusion kepada masyarakat. Contoh macam mazhab Syafi'i. Tahun ni mufti mazhab Syafi'i. Lepas tu tukar mazhab Maliki pula. Tak boleh macam tu. Adakah kita nak kata sempit kerana menyempitkan kepada Syafi'i mazhab saja? Bukankah penjelasan Perlembagaan Malaysia, fiqah kita adalah fiqah Syafi'i? Adakah itu bermakna kita menolak mazhab lain? Tak, itu untuk pengurusan. Untuk mempermudahkan pengurusan. Kena pilih satu. Kalau tak macam mana? Khususnya kalau mazhab tu ada duk bergaduh. Kenapa kita boleh masuk Asy'ariyah Maturidiyah? Sebab tak bergaduh. Walaupun ada perbezaan, dia tidak bergaduh. Dia dah terima satu sama lain. Okay, kita dah fight, stalemate. I accept you, you accept me. We are the same. Maybe ada khilaf lafzi, maybe ada khilaf hakiki yang kita tak akan boleh solve. I will not hate you for that. I will not look at you as the enemy of Islam. Let's embrace one another. Tapi ada satu mazhab ni yang dia tak boleh macam tu. Yes. Kalau kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sedikitlah nak tanya lah. Berkaitan dengan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ni, setahu yang kita tahu yang minta supaya ditambah tu adalah Athariyah ataupun ahli hadis. Dia bukan macam menolak Asy'ariyah tu, tapi dia nak minta tambah lagi, bukan sempitkan kepada dua aliran saja. Dia suruh masuk kepada ahli hadis atau Hanabilah. Itu yang kita nampak. Mungkin dia tak faham kat situ lah. Kemudian kalau kita tengok Hanabilah pun dengan Asy'ariyah pun sebenarnya perbahasan tentang akidah tu pun sama ya, kalau tengok lebih kurang. Itu yang kita kata. Kita kata Imam Abu Hasan Asy'ari adalah berdasarkan akidah Imam Ahmad, tapi dengan approach yang berbeza. Orang tak boleh beza manhaj dengan usul mazhab dengan approach. Usul mazhab sama, tapi approach of dealing with problem berbeza. Approach berbeza bukan bermaksud mazhab yang berbeza. Tapi orang tak ada faham, ingat approach berbeza, mazhab berbeza. Sekejap kasih saudara. Kemudian apa kalau kita tengok khutbah di wilayah bawah ni yang jadi panas. Kita tengok dalam khutbah tu sini dia sebut Asy'ariyah wal Maturidiyah. Yang diorang minta supaya tambah lagi satu, ahli hadis. So bila ahli hadis tu ada, so termasuklah negeri apa Darussunnah pun akan terima perkara tersebut. Itu yang saya tanya tadi. Kalau Athariyah dengan Ahlul Hadis dekat Malaysia ni boleh jelaskan apa manhaj unik yang ada di dalam Athariyah dan Hanabilah yang tidak ada di dalam mazhab Asy'ariyah dengan Maturidiyah, tell us. Then there will be a reason to include other names.
Tapi kalau manhaj you sudah sedia ada di dalam manhaj Asy'ariyah Maturidiyah, kenapa nak kena tambah-tambah lagi? That means you are already among us. You already embrace. Unless you katakan bahawa mazhab Hanabilah dan Athariyah you bukan seperti mazhab Hanabilah dan Athariyah yang menerima Asy'ariyah. Dan ini dah jadi persoalan lain. You mazhab yang mana sebenarnya? Kenapa ada Hanabilah yang tak ada masalah dengan Asy'ariyah? Mazhab Hanabilah yang sebenar ni apa? Tu saya kata, they have to solve it among themselves first. As we have also issues with the Batiniyah. They have this issue with some Mujassimah di kalangan Hanabilah, Athariyah, yang nak join jadi mainstream. Tapi ada di kalangan mereka yang kata, kita bukan Mujassimah dan bukan, kita tolak tajsim. Kita boleh terima takwil, tapi kita tak prefer takwil. Kita lebih cenderung kepada tafwid. Datang pula kata, tak, kita tafwid kaifiyah saja. Makna kita tahu, isbat. Ibn Taymiyah dah masuk. Adakah jalan Ibn Taymiyah sama dengan jalan Imam Ahmad? Itu dia. Tu saya kata, ada confusion di kalangan mereka dalam isu ini. Unless they can solve it, they can be frank with us. Jalan kami jalan Imam Ahmad, bukan Ibn Taymiyah. Atau dia nak kata Ibn Taymiyah menjalan sama dengan Imam Ahmad. Then we will debate you on that. Ataupun dia kata Imam Ahmad, Ibn Taymiyah, Muhammad bin Abdul Wahab semua sejalan. Then we have serious problem. Ini isu yang we have to ask them. Okay, silakan. Okey, Ustaz macam ni Ustaz ya. Dia orang kata okey, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ni adalah sempit dia kata. Adalah sempit, and then dia tak nak Asy'ariyah wal Maturidiyah ni jadi jadi diluluskan dalam parlimen. And then let's say apa solution you? Selain kalau let's say kalau kata nak tolak Asy'ariyah wal Maturidiyah ni, and then apa solution you nak ganti dengan ni? And then let's say lah kalau kata masukkan Hanabilah dengan Athariyah ni, bukankah benda ni lagi menyempitkan lagi sempit daripada Asy'ariyah wal Maturidiyah ni? How is that menyempitkan? Okey, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ni dah merangkumi sekali. Mazhab Okey. Saya faham maksud awak. Kalau kita masuk ke Hanabilah, maksudnya kita dah menyempitkan Asy'ariyah Maturidiyah tu. Sedangkan hakikatnya dah merangkum. Is it what you mean? Tak, maksud saya macam ni. Sebab diorang tak nak Asy'ariyah wal Maturidiyah ni jadi RUU sebab dia kata sempit. Tapi sebenarnya kita tahu Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ni dah merangkumi sekali dah. Asy'ariyah Hanabilah sekali. Hanabilah dan Athariyah. Lepas tu kalau kata nak tolak Asy'ariyah wal Maturidiyah ni, and then nak gantikan dengan apa? Nak gantikan dengan tak, Hanabilah. dia orang tak kata suruh tolak Asy'ariyah Maturidiyah. Dia orang kata sertakan saja. Dia orang takkan boleh kata Asy'ariyah Maturidiyah ni bukan ahli sunnah. Dia orang isbat benda tu. Dia orang kata ahli sunnah tu siapa? Asy'ariyah Maturidiyah dengan ahlul athar ataupun ahlul hadis. Dia orang bukan hanya kata ahli sunnah tu ahlul hadis ataupun ahli athar saja. To be fair with them, this is what they saying. Okay? Cuma soalan kita kepada mereka adalah apa yang ada unik kepada manhaj Hanabilah dengan Athariyah yang tidak ada sudah dirangkum oleh Asy'ariyah Maturidiyah. If you can answer that question, then insyaAllah I believe some of the top scholars will consider that position. Consider your appeal. Tapi kalau you sendiri tak boleh tunjukkan bahawa mazhab you ni ada sesuatu yang unik, yang berbeza, then what? Okay? Okay. Syaril Hamdan kata mesti ada kepelbagaian, tapi taklah sampai bagi Syiah masuk. Dia acknowledge benda ni. Tapi kenapa nak kena sempitkan dari yang dah sedia ada? Yang dah sedia ada tu apa sebenarnya? Majoriti negeri di Malaysia adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Apa salahnya wilayah pun nak mengikut negeri-negeri lain yang juga ada enactment yang lebih kurang sama? So betul lah dah sedia ada. So RUU Mufti Wilayah ni pun mengikut apa yang dah sedia ada. Johor pun hadkan kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Dah berlaku dah. Dah diluluskan pun.
So memang sedia ada. Kalau Perlis nak kekal dengan dia punya Salafi, Athari, Hambali ni, tak ada siapa halang pun. Betul? Ini adalah berkenaan dengan RUU Mufti Wilayah. Okey. SH kata, Syaril Hamdan kata, mesti ada kepelbagaian. Tapi taklah sampai, rasa kecewa. Okey, ini agak keras statement daripada Syaril Hamdan. Saya terkejut dia cakap macam tu. Rasa kecewa kerana di sinilah akal dan intelek tokoh-tokoh agama kita di sini. Di sini tu duduk kat lutut dia. Rasa kecewa kerana di sinilah akal dan intelek tokoh-tokoh agama kita di sini. Okay. Kerana kita ada isu-isu yang lebih besar. Ini simbol Muslim Ummah. Ini simbol kelemahan umat Islam. So ada dia nak kata bahawa ini perbahasan yang remeh. Yang umat tak perlu disibukkan dengannya. Kita ada isu-isu besar. Saya mencadangkan kepada KJ dan juga Syaril Hamdan untuk cari satu buku ni yang bertajuk dia dalam bahasa Arab tapi dia dah terjemah dalam bahasa Melayu. Cuma terjemahan tu saya cukup tak suka. Hakadha Zuhara Jailu Salahuddin. Begini cara generasi Salahuddin bangkit. Dan begini cara Al-Quds dikembalikan. Oleh Majid Ihsan Kilani. Dalam bahasa Melayu dia saya lupa terjemahan. Nanti saya ingat saya akan post benda tu. Pengkaji ini menjelaskan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membuat revolusi kebangkitan untuk menguatkan umat Islam pada waktu itu untuk dapat balik Palestin, untuk dapat balik Al-Quds. Dia menjelaskan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi memilih akidah Asy'ariyah. Bahkan dia memerintahkan muazzin-muazzin untuk membaca teks-teks akidah Asy'ariyah dekat menara-menara sebelum azan. Cuba bayangkan contoh baca akidah Nasafiyah sebelum azan. Dia mewajibkan muazzin baca akidah Asy'ariyah dan dia sangat kuat memperjuangkan akidah Asy'ariyah. Dia juga mengharmonikan mazhab-mazhab fiqh yang duduk bergasak pada waktu itu. Dan dia juga membantai batiniyah pada waktu itu. Itu saya kata, model yang kita tengah bawa ni, insya-Allah adalah model yang sama. Insya-Allah adalah model yang sama yang dibawa oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Apa model yang dibawa? Dia bawa akidah Asy'ariyah. Dia bawa apa? Dia mengharmonikan mazhab dan memilih mazhab Syafi'iyah. Yang ketiga, dia memperjuangkan tasawuf Jailani dan Ghazali. Ini tiga. So, apa yang RUU bawa adalah selari dengan jalan itu. So, kalau Syaril Hamdan kata, kita nak kembali, kita ada isu Al-Aqsa. Ini jalan dia. Ini dimulakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dimulakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan Asy'ari, tapi penekanan dia lebih kepada tasawuf. Kata kita tak akan menang kalau kita ada cinta dunia takut mati. So kena ada tasawuf yang serius. Ulama-ulama kena start dulu. Imam Ghazali banyak kritik ulama pada zaman dia kata, we are the problem. The rot begins from us, then it comes down to the people. Nak cari pangkat, nak cari duit, nak cari nama, nak cari kehidupan senang. Macam sebahagian asatizah hari ni tak malu. Nak hidup senang, takut hilangan jawatan. Sedangkan asatizah kena cakap kebenaran, walaupun kehilangan jawatan. Sebab tu jangan cari jawatan. You dah dapat jawatan, you terperangkap. I've met many scholars who speak like that. Ustaz, saya tak boleh cakap. Ustaz, faham lah ya. Saya cakap, saya tak faham. Saya tak faham kenapa bila awak ada jawatan, awak makin tak boleh cakap. Bukankah dengan jawatan awak semakin mampu untuk bercakap? Kenapa saya lebih mampu bercakap mengatasi awak? So, Ustaz bebas, Ustaz dekat luar, Ustaz tak ada jawatan. Dah tu kenapa awak ambil jawatan? Bukankah kerja awak untuk bercakap apa yang awak kena cakap? Bukankah ilmuwan ni ditanggungjawabkan oleh Allah SWT untuk cakap apa yang dia kena cakap? Kalau kerana jawatan, awak tak boleh bercakap apa yang awak kena cakap, awak ada tanggungjawab untuk tinggalkan jawatan itu. Terus teranglah, sebenarnya nak menjaga jawatan. Bila tak ada jawatan, gaji hilang. Ustaz-ustaz mungkin kena mula bisnes sendiri.
Susah hidup. Kena cari kewangan sendiri. Tapi jangan bimbang, Allah akan jaga awak. Kita jangan sibuk cakap tasawuf, tapi nak mencari kehidupan yang senang. Bila ada susah sikit, kita lari dari kesusahan tersebut. Lepas tu kita cakap pada masyarakat, jangan cerita dunia takut mati. Lepas tu kita cerita pasal Ihya Ulumuddin. Kita cerita pasal Lahuddin Ayyubi. Nonsense all this. Sebab tu Imam Ghazali cukup marah. Dia kata, dia kritik banyak ulama pada zaman dia. Dia kata, we love the world. Cari pangkat, cari nama, nak populariti, nak followers. That's what you want. That's why you tak boleh ajar masyarakat untuk jadi kuat. You lemah. Benteng pertama umat Islam lemah. Ulama ni. Sebab tu dia tekankan tasawuf. Salahuddin Al-Ayyubi tekankan tasawuf. Gila-gila kepada tentera dia. Kepada ulama dia. Yang mengharmonikan mazhab yang sedang bergaduh pada waktu itu. Dan lawan batiniah sekeras-kerasnya. Ketenteraan dan secara ilmiah lawan. Sebab batiniah ni adalah musuh dalam selimut. Isn't that what we are doing now? I ask you, my friends. Bukankah itu yang Sidang Kalam tengah buat? Aslin Malaya tengah buat? How can anyone come and say this is petty things? No, you have to correct the Muslims here first and here. You cannot speak about politics, about economics first. You have to speak about this. Dia ada problem dekat sini. Ada problem kepada manhaj berfikir. Orang semua sibuk kata, pemikir-pemikir kita, oh kita ada problem. Kita ada thinking crisis. Okay, then what is your alternative? Apa thinking mechanism yang kita boleh pakai? Kita boleh sodorkan. Kita kata kita ada. Tested. By time. Proven. Muhammad Al-Fatih. Manhaj apa dia? Maturidi. Sufi. Salahuddin Al-Ayyubi. Asy'ari. Sufi. Tapi saya taklah kata tokoh-tokoh Islam kita hanya Asy'ari Maturidi. Ada je tokoh-tokoh lain yang bukan. Ada Hambali juga. Dan kita menghormati perjuangan mereka. Tapi ramai di kalangan mereka. Tokoh-tokoh besar perjuang kita adalah mereka. Mana dia dapat inspirasi tersebut? Sebab ada manhaj yang teratur. Discipline mind. Discipline heart. Akal yang tajam, hati yang bersih. Itu syarat dia. Akal tajam, hati kotor, rosak. Hati bersih, akal bodoh, rosak. Tak boleh pergi mana. Itu manhaj Asy'ariyah sebenarnya. Mengagungkan wahyu dan memuliakan akal manusia. Menyandingkan kedua-dua ini. Itu jalan. This is the way forward. So saya cadangkan kepada KJ dengan Syarif Hamdan untuk lihat benda. You have to correct the methodology. Keberagamaan dulu. The religious methodology. Baru masyarakat clear nak jalan pergi mana. Dan tak boleh ada clarity kalau ada kelompok-kelompok yang cari gaduh selalu. Cari gaduh dengan manhaj majority. Cuba nak kacau manhaj majority. Memperlekeh majoriti ulama sepanjang zaman. Itu akan bawa kekacauan. You nak ambil satu kumpulan yang syar, nak lawan majoriti, itulah recipe for disaster. Sebab tu RUU ni, saya faham, dia mungkin dicadangkan oleh orang yang ada wisdom yang jauh. Dia pahit. Tetapi dia perlu. Kita tengok. Sorry to say, baru isu RUU ni, tengok suara-suara yang keluar. Inilah suara-suara yang lebih kurang sama. Yang mencetuskan revolusi Arab Spring. You kalau ikut apa yang berlaku dekat sana, these are the same voices. I'm not saying the same people, the same thoughts. Arab Spring dicetuskan oleh apa? Okay. CIA tu semua, diorang pun ada tangan. Tapi yang menjadi suara paling bising di Mesir pada waktu tu, di Syria. Sorry, Salafi Jihadi. We cannot deny this fact. Salafi Jihadi, ISIS. Ciri-ciri kekhawarijan ada. Dihadap kepada pemimpin. Kita dah dengar kan, dah baca kan posting-posting? Cakap terkejut. Bawa isu Ibn Tumat, nak samakan dengan RUU ni, kata RUU ni akan bawa seperti cerita Ibn Tumat. Itu adalah satu comparison yang melampau. Dah keluar dah, kita nampak. That means
bila mereka kena tekanan yang berat, you see their true colours. I was sad and kita kata disappointed. Macam mana orang yang nampak ada hikmah, tiba-tiba apa sebenarnya plan, apa sebenarnya impian yang nak dicapai. This is how the way it should be. Yes, you boleh kritik, you boleh lawan, tapi kenapa dah sampai tahap penghinaan? Penghinaan kepada kerajaan. Yes. Ustaz, the discussion on the RUU Mufti Wilayah, so far you've covered the element of who the qualifications of the Mufti. Yang lain tak menjadi isu. Are That's why I you- don't touch it. Are you following Hmm. the discussion, the parallel discussion that's also happening, that's been talked about from the liberal side? Yeah. The so-called expansion of the Mufti powers Itu yang that kita pelik so sebab the pelantikan mufti dan pelucutan mufti masih lagi di dalam tangan, kalau IUU nanti di bawah tangan agung. So macam mana kita nak kata mufti ni yang akan override kepada agung? Agung still yang appoint. Itulah. If agung refuse to appoint, dan agung kalau nak pecat. pecat boleh. Betul tak? Dan kerja mufti adalah menasihati. Dan sekarang ni RUU ni, mufti nak kena bincang, dapat persetujuan jawatan kuasa fatwa. Dulu tak payah. Dan nak kena dapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Sebenarnya menambah kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan mengurangi kuasa mufti. Kita tengok golongan liberal ni macam agak sembrono juga dia orang punya respon lately. Dia kata nak mengislamkan, menambah keislaman negara lah. Hello, this has nothing to do with the non-Muslims. This is specifically about wilayah persekutuan, mufti, pemilihan mufti. So I believe there's a form of exaggeration from them. Yes. Follow-up question, Ustaz. Because of the legal nature of the draft legislation, we've heard a lot from lawyers, or particularly I've read a letter by former SPRM chairman Latifah Koya, who wrote in Free Malaysia Today about the law. And there are various lawyers. I think a lot of these have a liberal leaning just because of the background of education. Soalan dia adalah, from your end, have you heard any legal analysis from lawyers that are pro the RUU Mufti? Ada. Sekejap Awak kalau tengok Facebook Muhammad Asri Abdullah, dia ada kongsi tulisan-tulisan daripada, contoh Datuk Haji Muhammad Asri Haji, dia sendiri Datuk Haji Muhammad Asri Haji Abdullah sebenarnya. Dia mantan Ketua Hakim Syar'i dan Hakim Rayuan Syar'i yang merespon kepada kritikan-kritikan ini. Kemudian give me a moment. Okay. Boleh juga baca tulisan dia, beri sokongan dan jangan polemikkan RUU Mufti Wilayah Persekutuan 2024. Dia ada deal dengan isu Asyairah Maturidiyah ni. Dan dia seorang peguam lah, bukan peguam, bekas hakim syar'i. Okay? Hakim. Dan he deals directly with the criticism. Okay?
Okey, kita balik kepada isu tadi. Kemudian KJ ada kata, saya rasa soalan sempit macam teologi ni, it came out wrong. I'm not sure whether he really meant it. Saya rasa soalan sempit macam teologi ni tidak sepatutnya menjadi tumpuan kerajaan pada waktu ini. Macam teologi ini. Ni itu merujuk kepada perbahasan ini secara khusus atau perbincangan teologi itu memang perbincangan sempit. Wallahu a'lam. Tak sepatutnya I mean, why not? Adakah teologi ni isu picisan? Bagi orang Islam, teologi adalah isu paling utama. It's the most important issue. Daripada situlah trickle down isu politik, economics dan sebagainya. So, I don't know, maybe it came out wrongly from him. KJ juga kata, tapi bila nak disempitkan lagi mazhab Syafi'i, more, saya rasa itu dah went beyond the encroachment yang boleh diterima. Dia bukan seolah-olah macam KJ faham, dah lah mazhab Syafi'i, lepas tu diperinci-perincikan lagi. Tidak, sebab mazhab Syafi'i rata-ratanya adalah Asy'ari. Susah nak cari mazhab Syafi'i yang bukan Asy'ari, ulama Syafi'i yang bukan Asy'ari. Nearly semua Syafi'i Asy'ari. Okey. KJ kata ini akan sekat pemikiran ulama kita. Macam mana nak sekat pemikiran ulama kita? Tengok sepanjang sejarah. Yang paling terbuka dengan falsafah siapa? Yang paling terbuka dengan pemikiran-pemikiran yang berbeza siapa? Hanabilah ke? Asy'ariyah ke? Ke Asy'ariyah? Yang deal dengan falsafah barat, falsafah timur, agama yang berbeza-beza, siapa? Yang deal dengan secularism, yang deal dengan demokrasi, yang deal dengan empiricism, yang deal dengan Immanuel Kant, yang deal dengan Hegel, yang deal dengan Hume, yang deal dengan wahdatul wujud, falsafah timur. Siapa? Rata-rata siapa? Syairah Maturidiyah. So kalau nak kata ini manhaj yang sempit, you don't know what you're talking about. Nak luaskan macam mana lagi, bros? Belajarlah betul-betul apa itu akidah Hanabilah Asy'ariyah, then you will understand. You will sokong you mufti wilayah ni. Kalau you are for differences of opinion, meraihkan perbezaan pandangan, if you are for that, terbuka kepada falsafah-falsafah dunia ini, you will support RUU ni. Saya macam rasa KJ dengan Syed Ramdan tak tahu manhaj Asy'ariyah ni apa. And it's okay for them not to know because dia orang pun bukan orang bidang. It's okay. Cuma kita kena betulkan lah silap ni. Cukup luas dah Asy'ariyah Maturidiyah ni. Dan kalau cerita pasal mazhab Syafi'i, mufti tak terikat pun dengan fatwa mazhab Syafi'i, mufti wilayah. Dia kena dahulukan fatwa mazhab Syafi'i, tapi kalau memang tak dapat selesaikan masalah, dia boleh ambil dengan mazhab-mazhab lain. Dan kalau tak selesaikan masalah juga, dia boleh berijtihad sendiri. Dan tasawuf Al-Ghazali ni adalah tasawuf yang paling diterima pakai. Kalau nak kata tasawuf Al-Junaid, sebab Al-Junaid punya tasawuf dia belum codified properly. Berbeza dengan tasawuf Al-Ghazali. Tasawuf Al-Ghazali ni dia dah ada rukun-rukun, syarat-syarat dia, manhaj dia, jalan dia, perbincangan dia. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi tak sampai tahap codification. Tapi dia adalah Syekhut Ta'ifah. Kita tak nafi bahawa Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dia adalah imam dalam tasawuf. Dia macam kita kata mazhab Imam Ahmad lah. Sampai ada orang petikai, Imam Ahmad ni betul ke ada mazhab yang tersendiri? Sebab kelihatannya macam belum ada codification. Hanabilah yang datang selepas itu yang codify mazhab dia. Imam Asy-Syirazi contoh, dia kata Imam Ahmad ni dia tak tulis buku akidah. Imam Syirazi berpegang bahawa Imam Ahmad ni bukan tokoh dalam akidah sebab dia tak menulis kitab dalam akidah.
Walaupun ada yang kata tak, ada kitab yang ditulis, ada kitab yang ditulis. Tapi di situ ada khilaf. Tidak ada persamaan pandangan dekat situ. Ada kata buku Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah tu bukan ditulis oleh Imam Ahmad. Ada khilaf dekat situ. Ada ketidakpastian. So Imam Syarazi kata Imam Ahmad ni dia tidak menulis buku akidah. So macam mana kita nak kata kita ikut akidah Hanabilah? Imam Ahmad sebab dia tak tulis kitab akidah. Okay, so dah cukup luas dah sebenarnya. Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab Syafi'i dan tidak terikat. Dan tasawuf Ghazali. Tasawuf Ghazali paling diterima pakai dalam semua manhaj tasawuf.